Assalamualaikum and good morning. So hari ni kumpulan kami nak bentangkan tajuk creative thinking. Dalam bahasa Melayu dia adalah pemikiran kreatif. So maksud pemikiran kreatif ialah seorang yang berfikir secara di luar kotak. So orang yang menggunakan creative thinking ni, dia boleh melihat atau berfikir benda ataupun satu bayangan yang tidak jelas, tapi dia boleh menggunakan dengan baik, dengan cara kreatif. So, apa karakteristik untuk orang yang menggunakan creative thinking ni? Yang pertama, dia mestilah seorang yang positif. Sebab bila dia positif, dia dapat melahirkan idea-idea yang bernas dan kreatif. Macam kita, kalau kita asyik fikir negative thinking je, kita tak akan dapat berfikir secara logik dan bernas. Macam sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau kita broken, kita tak dapat fikir apa yang betul dan apa yang baik untuk diri kita. So kita akan fikir yang negatif je. So poin yang kedua ialah selalunya bagi pendapat saya, orang yang creative thinking ni sebenarnya dia seorang yang pandai melukis. Sebab apa? Dia mampu melukis suatu perkara tanpa perlu melihat. Dia hanya membayangkan, seperti yang saya kata tadi, dia membayangkan sesuatu yang tidak jelas. Itu adalah pendapat saya lah, sebab kita boleh perhatikan ataupun kita boleh berkawan, kebanyakan orang yang kreatif ni dia ada satu karakter yang sama, iaitu melukis. Okey, saya akan terangkan tentang kepentingan pemikiran secara kreatif. Okey, yang pertama, pemikiran kreatif memberikan kesedaran diri, iaitu kita mula berfikir dengan tulus dengan menggunakan pemikiran, perasaan dan kepercayaan diri sendiri. Yang kedua, pemikiran kreatif boleh menyelesaikan masalah. Okay, contohnya, satu syarikat ini mempunyai masalah tertentu dan dengan adanya para pekerja yang berfikiran kreatif, mereka boleh menyumbangkan idea yang kreatif itu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan bijak. Okay, yang ketiga, kita menjadi lebih yakin dengan idea kita. Okay, apabila kita yakin dengan idea kita sendiri, kita dapat menyumbangkan idea kita kepada kumpulan ataupun sesuatu organisasi dan pekerjaan yang anda lakukan. Okey, hari ini saya akan terangkan pasal kelemahan berfikiran secara kreatif. Okey, yang pertama, kelemahan dia ialah masa. Kita kena terima risiko yang kalau kita nak berfikir secara kreatif, kita kena terima risiko yang banyak masa kita yang terbuang. Tak ada apa pun yang salah, cuma kita kena terimalah risiko yang kita akan kehilangan banyak masa. Okey, yang kedua ialah fokus. Okey, fokus ni penting tau. Kalau kita nak melakukan apa sekalipun kerja, fokus mesti yang utama. Okey, macam dalam contoh berfikiran secara kreatif ni, kita kena fokus daripada start kita berfikir idea tu sampai benda tu terhasil. Kita kena fokus daripada awal. Kita menghasilkan idea yang kreatif ni, kita banyak pesaing yang lain juga kan. So kalau kita hilang fokus je, tak bisa ada orang lain akan curi idea kita. So apa yang penting kat sini, fokus. Okey, yang ketiga iaitu kepuasan. Okey, kita kena terima yang orang lain takkan selalunya berpuas hati dengan apa yang kita rasa. Mungkin kita rasa macam benda tu okey, kita rasa macam idea kita ni memang dah paling tip-top sekali lah, tapi sebenarnya orang lain tak boleh terima kita punya idea tu. So ini salah satu risiko yang kita kena terima bila kita berfikiran secara kreatif. Okey, nama saya Aliyah binti Muhammad Bayhaqi. Untuk poin saya akan terangkan tentang creative thinking versus critical thinking. So, creative thinking ni ialah kemahiran seseorang yang dapat menyelesaikan satu perkara dengan bijak. Contohnya, jika berlaku masalah seperti pertelingkahan atau pergaduhan, orang yang berfikiran kreatif ni akan melihat situasi atau masalah dari perspektif yang baru dengan cara merancang idea untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus ni ialah untuk critical thinking, iaitu berfikiran secara kritikal. Bermaksud, pemikiran kritikal yang lebih bersifat ke arah menganalisis dan menilai sesuatu perkara. Orang yang berfikiran kritikal akan membuat kesimpulan yang jelas dan membezakan antara maklumat yang berguna atau yang kurang berguna untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. So kat sini jelas bahawa orang yang berfikiran kritikal lebih cenderung ke arah menilai sesuatu perkara seperti membuat penyelidikan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan. Okay, itu sahaja yang saya dapat terangkan tentang difference between critical thinking versus creative thinking. Seterusnya tahap 5 proses pemikiran kreatif. Yang pertama, kumpulkan
banyak bahan di dalam fikiran kita. Okey, dalam tahap ini kita mengkaji apa yang telah kita pelajari dengan melihat fakta dari berbagai sudut dan bereksperimen dengan menggabungkan pelbagai idea bersama-sama. Maksudnya kita kaji dan kita cuba gabungkan pelbagai idea yang kita ada. Okey, proses yang ketiga, menjauhkan diri daripada masalah. Okey, sekali kita menjauhkan diri daripada masalah di fikiran kita dan kita pergi melakukan perkara lain yang menggembirakan dan kita dapat tenaga.